Alam sekitar merujuk kepada kesemua haiwan, tumbuhan dan kebendaan yang berada di sekeliling manusia pada sesuatu masa dan tempat. Hubungan antara alam sekitar dan manusia harus diutamakan kerana kedua-duanya mampu memberi impak antara satu sama lain. Kemerosotan alam sekitar akan memberi kerugian kepada manusia dari segi kesan masa panjang. Salah satu aktiviti manusia yang mampu membawa kemerosotan alam sekitar adalah aktiviti antropogenik. Aktiviti antropogenik ialah perubahan terhadap permukaan bumi yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan kepada permukaan yang mudah ditembusi oleh air. Peningkatan dan perkembangan dalam sektor perindustrian, pembangunan infrastruktur dan perniagaan yang dijalankan oleh manusia sedikit sebanyak telah memberi kesan kepada alam sekitar. Globalisasi ini, isu-isu alam sekitar semakin membimbangkan di Malaysia. Antara isu tersebut ialah pembuangan sampah yang tidak teratur. Sampah-sampah itu terdiri daripada sisa makanan, pecahan kaca dan botol plastik. Isu yang kedua pula ialah sisa kimia daripada kilang-kilang. Di Pasir Gudang, terdapat lebih 30 kilang-kilang yang memproses bahan kimia dan industri berat termasuk logam. Selain itu, isu yang ketiga ialah aktiviti agrikultur yang menggunakan baja kimia. Penggunaan baja kimia ini dalam aktiviti pertanian sering menyebabkan pengguna yang menitik beratkan kesihatan. Isu yang keempat ialah pengedolan permukaan tanah untuk pendapatan yang pesat. Keadaan ini lebih serius khususnya di kawasan bandar yang pesat membangun. Dan isu yang terakhir ialah penambakan kawasan playa. Ini akan menyebabkan ekosistem akuatik terjejas. Pembinaan tapak kuari bertujuan bagi memproses batu kapur. Pemprosesan batu kapur ini telah menyebabkan pencemaran bunyi yang dihasilkan oleh mesin jentera di kawasan kilang batu kapur. Tumpahan minyak yang berlaku di kawasan perairan adalah berpunca daripada kebocoran tangki minyak kapal. Kebocoran tangki kapal telah menyebabkan pencemaran air yang mampu menjejaskan kehidupan laut. Isu yang seterusnya pula ialah pembakaran terbuka yang berleluasa. Pembakaran terbuka yang berleluasa adalah disebabkan oleh pembakaran sampah dan juga pembuangan puntung rokok di tempat yang berhampiran dengan punca pembakaran. Hal ini menyebabkan kadar pencemaran udara yang lebih serius. Seterusnya, reaktor nuklear untuk aktiviti penjanaan. Reaktor nuklear yang dijadikan sebagai sumber tambahan penjanaan tenaga menggunakan bahan radionukleid yang dihasilkan dan memasuki ekosistem laut apabila reaktor ini menggunakan air untuk proses penyejukan. Ini menyebabkan gangguan terhadap rantaian makanan kehidupan marin kerana air itu menjadi panas dan membunuh beberapa hidupan seperti tumbuhan. Terdapat 3 jenis pencemaran: pencemaran logam berat, pencemaran udara dan pencemaran bunyi. Pencemaran logam berat. Logam berat merupakan satu elemen semula jadi, namun disebabkan aktiviti antropogenik seperti pertumbuhan industri dan juga aktiviti domestik telah meningkatkan kadar logam berat dalam alam sekitar kita. Hal ini terjadi. Beberapa contoh logam berat yang beracun adalah plumbum, kadmium, arsen dan juga nikel. Hal ini terjadi disebabkan apabila seseorang memakan makanan berisi kerang seperti kerang dan juga ikan telah menyebabkan pertambahan logam berat dalam badan manusia. Ini kerana berlakunya proses bioakumulasi dalam rantai makanan. Pencemaran udara berlaku kerana pembebasan atau penyebaran bahan kimia ke atmosfera sehingga menyebabkan perubahan yang tidak baik. Pencemaran udara ini semakin meningkat saban tahun kerana berlakunya peningkatan sektor industri dan kurangnya kesedaran manusia terhadap membakar sampah di alam sekitar kita. Pencemaran udara ini berlaku apabila udara kita mengandungi zarah karbon hitam dalam kuantiti yang sangat tinggi. Tahap ini ditentukan dengan konsentrasi gisim zarah yang ditentukan oleh IQ, iaitu indeks pencemaran udara. Pencemaran bunyi pula. Pencemaran bunyi adalah pencemaran yang tidak nampak dengan mata kasar. Namun, pencemaran bunyi ini selalu berlaku apabila suatu bunyi itu melebihi 80 desibel. Pencemaran bunyi ini semakin meningkat kerana berlakunya peningkatan kenderaan bermotor dan sikap
seseorang itu sendiri yang menggunakan sesuatu teknologi muzik yang sangat kuat sehingga menimbulkan ketidakselesaan terhadap orang sekeliling mereka. Pencemaran bunyi menyebabkan berlakunya masalah pada pendengaran seseorang itu. Penebangan hutan juga merupakan salah satu jenis pencemaran antropogenik. Disebabkan oleh aktiviti ini berlakunya tanah runtuh, kemusnahan habitat haiwan dan penipisan lapisan ozon. Seterusnya ialah pencemaran kimia. Pencemaran kimia ini adalah disebabkan oleh para petani yang menggunakan baja secara berlebihan. Lalu baja itu diserap ke dalam tanah dan menyebabkan tanah menjadi berasid. Akhir sekali ialah pencemaran air. Pencemaran air ini selalunya berlaku disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti kilang yang menyalurkan sisa toksiknya ke dalam sungai, menyebabkan hidupan akuatik menjadi pupus dan mati. Antara kesan pencemaran antropogenik ialah ianya akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan habitat hidupan liar. Hal ini kerana penebangan pokok untuk digunakan sebagai bahan untuk membuat kertas menyebabkan ketidakseimbangan pada ekosistem. Kekurangan tumbuhan akan mengurangkan kadar fotosintesis. Ini menyumbang kepada pengumpulan gas karbon dioksida yang tinggi di atmosfera. Kesan kepada tumbuhan juga termasuklah keguguran daun, pertukaran warna dan pertumbuhan terbantut. Ini terjadi kerana pencemaran antropogenik membebaskan partikel-partikel kecil yang boleh menyumbat liang stoma pada pokok. Kesan pencemaran antropogenik yang seterusnya ialah penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon bertindak untuk melindungi bumi daripada sinaran yang dipancarkan secara terus daripada matahari. Pendedahan secara terus kepada cahaya matahari boleh menyebabkan kanser kulit yang serius. Pancaran matahari juga menyebabkan pencairan ais di kutub utara dan selatan. Ini membawa kepada kenaikan paras air di laut yang boleh mengancam seluruh hidupan yang berada di darat. Antara kesan pencemaran antropogenik ialah menyumbang kepada permasalahan kesihatan yang kronik. Menurut data Pertubuhan Kesihatan Sedunia, 92% penduduk dunia tinggal di tempat yang mempunyai udara dan sumber air yang tercemar. Perkara ini akan menjejaskan kesihatan masyarakat, lebih-lebih lagi kanak-kanak di bawah umur 5 tahun dan warga tua. Antara langkah lain untuk menangani pencemaran antropogenik ialah mengadakan kempen kesedaran. Contohnya, kempen alam sekitar untuk menyedarkan orang ramai supaya menjaga kebersihan alam sekitar. Dalam kempen ini, masyarakat didahkan tentang penting menjaga alam sekitar dan cara-cara menjaga alam sekitar seperti menguruskan sisa pembuangan supaya kurang memberi pencemaran kepada alam sekitar. Kempen kita semula juga dapat menggalakkan pengguna supaya mengitar semula bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Dengan itu, masyarakat akan dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar sekaligus dapat berjimat cermat. Akhir sekali, membina kilang-kilang jauh dari kawasan perumahan. Hal ini kerana habuk serta debu dari kilang menyebabkan pencemaran udara dan memberi kesan negatif kepada penduduk di kawasan perumahan tersebut. Oleh itu, langkah ini perlu dititik beratkan demi memastikan alam sekitar sentiasa sihat. Untuk menangani pencemaran antropogenik ialah mengharapkan pembakaran terbuka. Dan hal ini kerana pembakaran terbuka adalah salah satu penyebab utama kepada berlakunya pencemaran udara. Dan keadaan pencemaran ini menjadi lebih serius pada musim panas. Dan juga menyebabkan indeks pencemaran udara meningkat sehingga ke paras yang sangat bahaya. Jadi kita boleh mengelakkan pembakaran terbuka ini dengan membuat undang-undang lebih tegas dan membabitkan pelbagai agensi kerajaan. Dengan menangani pembakaran terbuka ini, kemusnahan hutan dan pelbagai biologi, gangguan aktiviti harian dan ekonomi, kemusnahan antar benda boleh dielakkan dan juga gangguan kesihatan kanak-kanak, orang tua dan pesakit lain boleh dielakkan. Kesimpulan daripada aktiviti antropogenik ni banyak beri kesan buruk pada kita. Bila aktiviti ni banyak dilakukan di kawasan bandar sampai tak ada tempat lain lagi kita nak buat, mereka akan tambah lagi aktiviti ni ke kawasan yang luar bandar. Oleh itu, dia akan memberi kesan kepada kawasan paya dan sungai yang sebelum ni tak dipengaruhi oleh kawasan di bahagian bandar. Oleh sebab tu,
masalah pencemaran daripada aktif antropogenik ni makin sukar untuk dibendung. Walaupun banyak langkah yang dah telah dibuat, masih lagi ramai yang masih tak mengambil berat terhadap aktiviti ini. Oleh sebab tu, pihak yang terlibat perlulah mengambil tegas dalam memastikan alam sekitar ni dapat dipelihara dengan lebih baik. Jangan sampai nasi sudah menjadi bubur, baru kita nak menyesal. Sampai waktu tu dah tak ada lagi yang kita boleh bantu.